mereka duk kata itu tanah nenek moyang mereka. Baik, bila mereka bersetuju untuk duduk di tengah-tengah Arab yang berada yang merupakan keliling dia, musuh dia. Tuan-tuan, kita ingat senang-senang boleh duduk tengah-tengah musuh. Macam kita lah, nak duduk di satu tempat yang keliling kita musuh. Berani tak? Dengan keadaan Yahudi yang tak ramai. No, Yahudi yang ada di Israel tu tak ramai, 6 million saja. Saya tahu pasal saya duduk sebelah dia dulu. 6 juta aja penduduknya. Nak banding dengan Mesir yang sebelah sepadan Gaza itu. Mesir saja, Kahirah itu, ibu negara Mesir, cukup sama padat dengan penduduk Malaysia, 28 juta. Kalau nak ikut keseluruhan penduduk Mesir, 250 juta. Arab Saudi 100 juta lebih. Bahrain, Kuwait, Iraq, Iran, Masya Allah. Bayangkan yang 6 juta ni sanggup duduk di keliling berjuta-juta umat Islam yang lebih banyak daripada ini. Sebab itu Yahudi dia untuk menentukan ataupun untuk mengekalkan survival dia, kelangsungan hidup mereka duduk di tengah-tengah Arab, dia akan pastikan bahawa salah satu caranya, dia akan pastikan pemimpin-pemimpin Arab yang menjadi ketua negara di keliling dia ini mesti pro Amerika. Ingat ya? Mesti pro Barat. Yang mana Amerika kita tahulah, Amerika dengan Israel ni adik-beradik. Apa mereka kata Israel ikut, apa Israel kata dia ikut. Dia akan pastikan bahawa sekeliling negara Arab ini mesti dipimpin oleh pemimpin yang pro Amerika, yang sekular, muslimin dan muslimat dan rahmat Allah. Tapi apabila wujudnya Arab Spring, mula daripada negara mana? Algeria atau Tunisia? Algeria. Start daripada Algeria, kemudian Tunisia, merebak ke Mesir, lepas tu Libya, lepas tu Bahrain, lepas tu ke Yaman, lepas tu Lani, Syria dan sebagainya. Dia tak senang dulu. Bila Hosni Mubarak yang memerintah Mesir selama 30 tahun, tuan-tuan, dia jatuh dan lah bangkit puak-puak yang lebih kepada pro-Islam, Ikhwanul Muslimin. Yang lah ni presidennya Dr. Morsi. Masya Allah. Tuan-tuan tengok YouTube dia, sidang parlimennya. Masuk azan, bangkit seorang ahli parlimen, dia pergi azan. Cantiklah. Yang mana fenomena ni tak pernah jadi masa pemerintahan Hosni Mubarak. Masuk aja azan, salah seorang daripada mereka ni bangkit azan. Lepas tu mereka teruskan sidang. TV mereka, Masya Allah, cantiklah TV mereka. Kalau dulu selama 30 tahun pembaca berita diharamkan pakai tudung. Kalau dia nak kerja di stesen penyiaran kerajaan, mesti head cover apa semua ni tak boleh pakai. Dia mesti free hair punya orang dan sebagainya. Tapi lah ni tuan-tuan semua pakai tudung. Cantik. Pramugari yang selama hari ni tak boleh, kalau nak berjawatan pramugari dengan syarat tak boleh pakai tudung, lah pakai tudung. Allah tak disediakan lagi dah di kapal tu, tuan-tuan. Itulah rahmat, itulah hadiah besar kalau kita memilih Islam yang perintah. Itu jadi. Kalau kita pilih Islam yang memerintah, TV kita cantik, kapal terbang kita cantik, apa semua segala-gala jabatan bidang apa semua kita cantik, Masya Allah. Ini yang berlaku di Mesir. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Bukti Hosni Mubarak itu pro Amerika. Bila mana jatuh Hosni Mubarak, keluar dalam CNN satu statement from White House, daripada Rumah Putih. Dia kata apa? Telah jatuhnya salah seorang pemimpin di Asia Barat yang selama hari ini menjalankan dasar-dasar Amerika Syarikat di Asia Barat. White House bagi tahu macam tu. Maknanya betul lah Hosni Mubarak ni puppet kepada Amerika. Pasal dia sendiri keluarkan kenyataan.
White House, Rumah Putih sendiri keluarkan kenyataan telah jatuhnya seorang pemimpin yang selama hari ini menjalankan dasar-dasar Amerika. So, Mesir apabila dia dikuasai oleh puak Ikhwanul Muslimin yang bercita-cita nak menjadikan total Islam dan sebagainya, tuan-tuan, siapa yang jadi cacing kepanasan ini? Yahudi di Israel. Maka dia wujudkan satu fenomena. Apa dia? Ini yang kita sebut tadi, Nikola. Kenapa dipilih Nikola? Kerana dia berbangsa Mesir dan beragama Kristian Koptik. Negara Mesir dikuasai dua agama yang besar. Majoritinya Islam dan yang kedua Kristian Koptik. Tuan-tuan ada kait-mengait tak? Ada. Tujuan utamanya supaya Islam, orang Islam, penduduk Mesir marah kepada bangsa Arab Mesir yang beragama Koptik, dan tujuan juga Yahudi ini wujudkan filem ini untuk mewujudkan ketegangan di antara mereka, supaya Islam tidak highlight sangat terhadap Israel, supaya Islam tak tumpu sangat terhadap Israel, supaya negara-negara Arab Islam, negara-negara Arab yang telah dikongkar oleh puak-puak muslimin, dikongkar oleh puak-puak Ikhwanul Muslimin, yang yang dikuasai oleh orang yang pro-Islam dan sebagainya, tidak menumpukan perhatian sangat bagaimana nak membebaskan Palestin daripada cengkaman Yahudi. Maka mereka wujudkan satu ketegangan supaya orang Islam di Mesir banyak habis masa bergaduh, bermusuh dengan puak-puak Kristian yang ada di Mesir. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukti yang paling jelas apabila matinya diplomat di Libya yang beragama Kristian. Ada Yahudi. Maknanya mereka syok suruh kita bergaduh antara Kristian dengan Muslim supaya mereka boleh survive hidup mereka. Mereka boleh selamat, mereka boleh teruskan kelangsungan hidup mereka ni, berada di tengah-tengah Arab itu, berada di tanah haram Israel. Ini tuan-tuan, bila kita dengar macam ni baca, baru kita jelas. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mengaji, tuan-tuan tak tahu. Ni baca surah Baq pun tak mau, dengar radio ceramah pun tak mau, apa semua pun tak mau, pergi masjid surah pun tak mau, habislah. Kita tak tahu sebenarnya apa yang berlaku, yang mereka tengah rancang, yang ni musuh-musuh kita ni, Yahudi lah. So kita wajib marah. Bila jadi macam ni, wajib marah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Baik, balik kepada hadis tadi. So ada tiga. Yang pertama, kalau kita nak marah boleh, tapi kalau kita tak marah pun tak apa, dapat pahala banyak. Okey, hadis ni bagi orang yang tahan sabar. Baik, maka Allah Ta'ala bagi apa? Nabi kata, da'ahullah ala ru'usil khalaiq. Bagi siapa-siapa yang boleh tahan sabar, dan Allah Ta'ala syok dengan orang macam ni, da'ahullahu ala ru'usil khalaiq. Allah Ta'ala panggil dia masa perhimpunan padang mahsyar. Tengah duk ramai-ramai di padang mahsyar, tengah-tengah beramai-ramai di assembly padang mahsyar tu, Allah Ta'ala panggil kita. Dia panggil kita, si Fulan bin si Fulan ni, meh, duduk depan ni, ala ru'usil khalaiq, di hadapan BBIP padang mahsyar. Tuan-tuan ingat siapa? Pembesar padang mahsyar, malaikat-malaikat, rasul-rasul, nabi-nabi. Kita Tuhan panggil tu, duduk depan. Oh, ya Allah, tak syok tuan-tuan. Syok. Ni dari mana datang, apa semua datang, tiba-tiba dia panggil kita makan sebelah. Daripada orang tak kenal, jenuh. Orang kenal kita. Mai Sultan datang, dia panggil kita ni, Haji Dola, mana Haji Dola? Dulu satu geng dengan saya, satu sekolah, sama main bola dulu. Saya ingat ada ni, Haji Dola ni ada ni dekat perhimpunan ni. Tengok ada Haji Dola. Saya yang berhormat saya. Duduk sebelah saya. Daripada orang tak kenal, orang kenal dulu. TV3 highlight muka kita, Astro Awani highlight muka kita. Malam tu jenuh lah, kembang kuncup muka. Mesej jenuh nak layan. Wui, baru mana kenal dengan apa ni? Mana kenal dengan Dato' ni? Bila masa ada? Tuan-tuan, kalau di dunia pun kita boleh
Boleh bangga lah betul tuan-tuan. Akhirat bayangkan, manusia cukup ramai, mula daripada zaman Nabi Adam sampai last sekali nyawa hidup. Tiba-tiba Allah Ta'ala panggil. Allah Ta'ala syok dengan orang yang macam ni. Boleh marah, tapi tak jadi marah. Tuan-tuan pernah ingat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Dia pernah 3 kali kena bambu dengan satu orang hamba Allah ni. Kali pertama dia bambu, dia duduk-duduk sama dengan Nabi. Tiba-tiba dia kena bambu dengan satu hamba Allah ni. Maki dia cukup-cukup. Hang tak guna, wahai Bakar, hang tak guna, hang ni apa semua. Dia sabar. Kali kedua dia kena bambu lagi. Dia sabar lagi. Nabi relax. Kali ketiga dia kena bambu, dia kena tiba. Tiba-tiba dia bangkit untuk mengenepikan tohma'an dan fitnah yang dilempar ke atas dia. Bila dia bangkit untuk mempertahankan diri, tapi tiba-tiba Nabi SAW pun bangkit sama dan Nabi beredar daripada tempat. Abu Bakar confused tuan-tuan. Pasal apa Nabi ni? Pasal kali pertama aku kena, dia tak ada apa. Kali kedua aku kena, dia tak ada apa. Kali ketiga aku kena, aku nak mempertahankan bahawa apa yang dia kata tu tak betul. Tiba-tiba Nabi macam marah, Nabi keluar. Maka dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa hal dengan Tuhan ni? Tadi saya tengok kali pertama, kali kedua saya kena, Tuhan tak rasa apa. Tapi bila kali ketiga, saya cuba nak jawab. Apa yang dia kata tu tak betul. Salahkah saya nak mempertahankan diri? Maka Nabi kata, kali pertama kamu sabar dan kedua tadi kamu sabar, wahai Abu Bakar. Aku nampak malaikat mengerumuni kamu. Ni Nabi di antara mukjizat dia nampak benda kita tak boleh nampak. Aku nampak malaikat mengelilingi kamu. Tapi kali ketiga, bila mana kamu mula marah, maka aku nampak tadi malaikat bertembiaran lari dan yang datang adalah syaitan. Dan aku tak mau duduk di majlis yang dipenuhi oleh syaitan. Sebab tu Nabi dia keluar.